semua, apa khabar? Bersama dengan saya, Natasha Sharmin dalam Cinema, #Ini Cinemaku. Baiklah, Tasha ada berita gembira dan pastinya anda pun dah tahu kan. Kepada anda yang duduk di kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya, sekarang ni dah boleh merentas daerah. Best kan? Okey. Tetapi walaupun boleh pergi beriadah, pergi shopping dan segala-galanya, jangan lupa anda kena juga jaga SOP, pakai tutup muka, pakai hand sanitizer, jaga jarak. Janganlah selalu nak keluar, kalau nak keluar tu berpada-pada kan. Okey, dan yang penting sekali anda juga kena lengkap 2 dos vaksin. Pastikan itu anda kena buat baru boleh ke mana saja anda nak. Okey, kalau nak tahu time-time pandemik ni banyak yang terjejas, bukan saja dari segi pendapatan, malah dari segi kesihatan badan dan yang paling penting sekali kesihatan mental. Ini yang kita perlu jaga sekali sebab ramai je sekarang ni yang sanggup melakukan perkara-perkara yang membahayakan diri. Tasha memang tak boleh lah benda-benda macam ni kan. Baiklah, kalau anda nak tahu sekarang ni pelbagai kempen yang dijalankan untuk membantu golongan tersebut. Dan antaranya ialah program Awareness Against Suicide. Nak tahu siapakah tulang belakang di sebalik program tersebut? Jom kita saksikan dalam playback ini. Pelakon, penyanyi dan pengacara Cik Puan Sarima kembali dengan Harapan, sebuah lagu pop R&B ciptaan Damon Mikael sempena kempen kesedaran #Stand4Hope menerusi program Awareness Against Suicide atau AWAS sebagai menyokong sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri 10 September lalu. Dianjurkan Yayasan Zuriat Care atau YZC, kempen yang mengenengahkan Sarima selaku pengasas bersama dan duta kempen #Stand4Hope itu dijadwalkan berlangsung dari 1 September hingga 31 Disember 2021. Ia adalah antara usaha membantu dan memberi kefahaman kepada masyarakat bagi menangani isu bunuh diri, kesihatan dan penyakit mental demi menghapuskan stigma yang menjadi penghalang kepada seseorang itu daripada mendapatkan bantuan yang sewajarnya. Melalui lagu Harapan ini, Cik Puan Sarimah turut berduet bersama Damian. Lirik lagu tersebut penuh dengan mesej positif dan bertepatan dengan perjuangan berkaitan kempen pencegahan dan hindari bunuh diri. Ia juga dapat memberi harapan, inspirasi dan semangat kepada mereka yang sedang dalam kebuntuan serta permasalahan emosi supaya tidak berputus asa dalam kehidupan. Cetusan idea daripada Cik Puan Sarimah sendiri menjadikan lagu sebagai medium untuk menyampaikan mesej dalam bentuk luahan hati adalah satu usaha murni yang boleh dibanggakan apabila ia dirakam dari rumah masing-masing dengan pelbagai cabaran telah ditempuh dalam musim pandemik ini. Tahniah Cik Puan Sarimah Ibrahim kerana telah kembali dengan lagu Harapan. Dan kepada anda semua, beliau juga telah melancarkan program kempen kesedaran #Stand4Hope ini. Kita harap agar usaha murni beliau dapat membantu golongan tersebut untuk berjuang meneruskan kehidupan. Jadi sekarang ni, kita nak tahu apa yang menarik dalam Jurnal Finas minggu ini. Sebelum itu, Tasha nak pesan kepada anda, jangan lupa untuk layari ke laman web Finas untuk info-info menarik iaitu di www.finas.gov.my dan juga jangan lupa untuk ke Facebook dan Instagram Finas untuk info-info yang menarik juga di mana anda boleh like dan share di situ. Okey? Dan sekarang ni, jom kita saksikan apa yang menarik dalam Finas minggu ini. Kita saksikan. Seluruh warga penggiat seni kini tertumpu kepada 2 acara penting iaitu pembentangan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Parlimen pada 27 September disusuli Belanjawan 2022 yang bakal dibentang oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 29 Oktober ini. Dan pastinya wujud harapan besar dalam kalangan penggiat seni terhadap langkah komprehensif diambil kerajaan demi memastikan ekonomi negara berada di landasan menuju ke arah pemulihan selepas terkesan dengan pandemik COVID-19 yang menyerang hampir 2 tahun lalu. Mengulas jangkaan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas terhadap 2 pembentangan besar itu, Ketua Pegawai Eksekutif Finas Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri optimis inisiatif yang bakal
diambil kerajaan berdasarkan usaha dilakukan bagi membantu pemain industri kreatif. Harapan kepada kerajaan agar terus kekal dengan perancangan yang sudah disusun dalam RMK12. Ini kerana apa yang terkandung dalam pelan jangka panjang seperti pemberian pelbagai geran termasuk dana industri kreatif, latihan dan sebagainya memberi banyak manfaat kepada penggiat seni. Berita baik buat penggiat industri muzik tanah air. Permohonan dana kandungan digital DKD Industri Muzik bagi program muzik Malaysia di bawah pakej pemulih bakal dibuka. Pendaftaran permohonan dana boleh dibuat mulai 20 September 2021 sehingga 3 Oktober 2021 di danamusic.kkmm.gov.my. Diterbitkan oleh Malayan Film Unit pada 1963, ia bakal bersiaran secara eksklusif di Bernama TV melalui program retrospektif yang bersiaran pada setiap Khamis jam 8.30 malam. Penayangan ini merupakan antara usaha Finas dalam memperkasa penontonan khazanah kandungan negara bagi menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi. Siaran ulangan boleh ditonton di YouTube Finas Malaysia pada setiap Jumaat jam 9 malam. Paparan menarik Bantras COVID-19 minggu ini. Bantras COVID-19 iaitu sebuah program khas majalah TV terbitan Finas terus bersiaran pada setiap Ahad di TV1 jam 12.30 hari dan di Bernama TV jam 8.30 malam, diikuti Isnin jam 8.30 malam di YouTube Finas Malaysia dan jam 10 malam di TVS. Sebagai platform penyampaian maklumat dan perkongsian informasi semasa mengenai penularan wabak maut itu, program yang menampilkan Jana Nik sebagai hos turut mengupas isu membabitkan perspektif kerajaan hingga komuniti. Eksklusif di YouTube Finas Malaysia, sitcom Mamu Mami Gossip membawakan telatah lucu penghuni di sebuah flat ini pada setiap Rabu hingga Jumaat jam 9.30 malam. Diarahkan oleh Aizam Samsul, ia menampilkan lakonan Kaza Saisi, Toki Jambu, Dalimawati, Fasha Sanda, Elisha Sanda, Fikri Baka, Aidil Aziz, Amiza Adnan dan Afifah Nasir. Finas kini muncul dengan Spotlight iaitu sebuah program terbaru bual bicara mengenai isu berkaitan industri seni kreatif terutamanya dunia perfilman yang bersiaran secara langsung pada setiap Sabtu jam 9 malam menerusi FB Finas Malaysia. Dihoskan oleh Awal Asyari, program berdurasi selama sejam itu dengan tagline Tanpa Prejudis memulakan siarannya pada 11 September 2021. Diorang asal ini sebab dia baru tau. Diorang dah pelakon-pelakon lama. Diorang tak kedekut langsung ilmu. Diorang bagi, diorang ajar dia ni macam mana nak buat watak ni. Kemunculan pelakon cilik yang berbakat besar Danish Haziq dalam drama bersiri I Tanggang Mother of Lies sekaligus menamatkan ketandusan bakat baru pelakon cilik selepas Mia Sara, Raikal Iskandar, Putri Balkis dan Duera Mitilda. Pelajar tahun 5 Sekolah Kebangsaan Desa Tun Hussein On ini mula dikenali melalui drama Strawberry dan Karipap arahan Nizam Zakarian setelah berjinak-jinak dengan bidang lakonan melalui penampilan pertama menerusi iklan TV. I Tanggang merupakan penampilan terbaru Haziq dan ternyata impak pembawakan wataknya sebagai K memberi impak yang besar terhadap bakat lakonannya. Ikuti komen Haziq apabila ditawarkan watak K dalam I Tanggang. Masa dia dapat situ ni, dia casting dulu. Dia tanya ayah, dah susah je watak ni, takut dah nak bawa kan? Boleh ke watak berat macam biasa dia bawa pun drama, tak pernah lagi bawa episod sampai nangis. Sebabkan dia dapat watak ni, alhamdulillah masa tu orang kata dia dapat. Dia fokus, dia alert, dia pergi buat breakdown, dia pergi belajar dengan ayah. Sebab masa tu kita mana dia kena lakonan. Tengok macam mana pelakon-pelakon lain buat, macam Mama Sherry semua. So, diorang banyak bantu dia Insya. Dari segi emosi lakonan, so secara natural, emosi tu dia tak payah nak cari dah. Dia datang sendiri. Kita dah macam family dah. Mengakui banyak dibantu dan mempelajari tips lakonan daripada Sherry dan Faizal Hussein,
Ini komen Danish. Diorang asal ini sebab Danish baru tau. Diorang dah pelakon-pelakon lama. Diorang tak kedekut langsung ilmu. Diorang diorang ajar Danish macam mana nak bawa watak ni. Sebab diorang tahu Danish boleh pergi lagi jauh. Alhamdulillah. Dia tolong asal dia dari segi emosi tu lah. Sebab Danish tak tahu lagi macam dia baru lagi dalam bidang ni. Menangis semua. Diorang kata okey cuba dari segi fizikal, cuba dari segi lain. Macam Danish daripada nak ambil feel tu lama. Diorang tolong Danish untuk ambil dia lagi senang. Andai diamati, watak K bukan calang-calang watak yang mudah dibawa. Pastinya Danish mempunyai pendapat yang tersendiri tentang babak yang paling mencabar untuk dilakukan. Ini dia banyak kena dera. Yang paling dia tak boleh lupakan adalah masa kena ikat tangan, kena tutup mulut apa semua tu. Masa tu memang nangis real lah. Masa tu panas, peluh semua tu. Itu cabaran paling dia tak boleh lupakan dan itulah cabaran paling berat pernah dia bawa. Dia rasa dia boleh bawa lagi, cuma dia harap dia boleh bawa lagi baik daripada ni. Masih jauh dan masih besar peluang yang menanti pelakon cilik ini. Ini komen Danish bila ditanya tentang impiannya. Kalau macam watak dia nak buat watak yang begini, tapi tak tahulah kalau ada rezeki orang bagi boleh dia ambil, tapi kebanyakan dia orang bagi dia watak sedih. Tengoklah macam lepas ni. Kalau daripada segi bidang, dia sana dia fokus pada berlakon. Kalau boleh nak try menyanyi, tapi tak tahulah kalau ada rezeki kalau dia nak jadi pengacara. Sinema mengucapkan selamat maju jaya kepada Danish Haziq. Mak saya tipu saya. Welcome back to Cinema bersama dengan saya Natasha Sharmin. #ini Cinemaku. Baiklah, tadi kita dah bersama dengan Danish Haziq. Wow, seronoknya. Beliau ni seorang pelakon baru dan menimba ilmu daripada pelakon-pelakon veteran seperti Faza Hussein dan juga Sherry Merlin. Sherry Merlin orang kampung I kan. Okey, dan sekarang ni kita nak ucapkan all the best of luck to Danish agar lepas ni dapat lagi banyak tawaran berlakon. Okey? Baiklah, sekarang ni kita nak terbang ke Bollywood. Lama dah kita tak petik-petik kisah-kisah Bollywood kan. Jadi sekarang ni Tasha nak bawakan kepada anda seorang pelakon ataupun artis Bollywood yang cukup terkenal, iaitu siapa? Tak boleh cakap. Beliau sekarang ni tengah sibuk mengusahakan ladang buah apple. Wow, lagi-lagi sekarang ni kan musim pandemik, tak ada job sangat kan. So, sekarang ni jadi petani pun boleh. Seronok juga kalau boleh petik buah apple kan. Rasanya Tasha nak jugalah try tanam buah apple ni. Boleh tak? Okey, sekarang ni nak tahu siapakah artis tersebut? Jom kita saksikan dalam segmen Cinema Buzz. Pelakon, penerbit dan usahawan India Preity Zinta, salah seorang pelakon filem Hindi yang paling popular dan berpendapatan tinggi pada tahun 2000. Beliau telah muncul dalam filem Hindi, filem Telugu, Punjabi dan Inggeris. Selepas menamatkan pengajian dengan ijazah dengan kepujian dalam bidang bahasa Inggeris dan psikologi jenayah, Preity Zinta membuat penampilan sulungnya menerusi filem Dil Se. Lakonan beliau melayakkannya menerima anugerah Filmfare untuk penampilan sulung wanita terbaik. Kemudian pada tahun 2003, menerusi filem Kal Ho Na Ho, beliau telah menerima anugerah pelakon wanita terbaik di anugerah Filmfare. Beliau melebarkan sayapnya dalam bidang lakonan dengan berlakon dalam filem antarabangsa iaitu filem Kanada menerusi filem Heaven on Earth di mana beliau telah menerima anugerah Hugo Perak untuk pelakon wanita terbaik di Festival Filem Antarabangsa Chicago pada tahun 2008. Selain dari lakonan, Preity Zinta telah menulis beberapa ruangan untuk BBC News Online Asia Selatan di mana beliau adalah salah seorang aktivis sosial dan penyampai televisyen. Beliau juga pengasas kepada syarikat penerbitan PZNZ Media. Beliau juga adalah pemilik bersama pasukan kriket Liga Perdana Inggeris Raja Gezai Punjab sejak tahun 2008 dan juga pemilik pasukan kriket Liga T20 Global Stellenbosch Kings sejak 2017. Komitmen-komitmen ini telah menyebabkan beliau berehat selama beberapa tahun dari kerjaya filem dengan pengecualian eksklusif filem sendiri iaitu Ish in Paris pada tahun 2013. 2 tahun kebelakangan ini, beliau telah bertukar profesion dari seorang pelakon kepada seorang peladang apabila beliau sibuk mengusahakan ladang apple milik keluarganya di Shimla, Himachal Pradesh. Beliau telah bergabung dengan komuniti pertanian apple di Himachal Pradesh sejak tahun 2019. Kamu suka badminton kan?
Ni untuk Filem Olympic Dream yang menjalani penggambaran selama 25 hari di Pulau Pinang itu telah menerima pengiktirafan di Festival Filem Antarabangsa, antaranya Filem Asia Terbaik di Festival Filem New York City I.O. 2021, anugerah khas juri di Festival Filem Chambal International 2019, anugerah kepujian dalam kategori pelakon wanita terbaik di Festival Filem NTV Ramsgate. Filem itu juga pernah merangkul anugerah filem rencana terbaik di Festival Filem Simply Indie dan di anugerah sinematografi Kanada serta filem keluarga terbaik di Festival Filem Antarabangsa Kinodul. Bagi membuktikan bahawa rakyat Malaysia memang cintakan sukan, produksi Full Billion Entertainment telah menzahirkan perpaduan tersebut menerusi filem Olympic Dream arahan Don Ho yang menampilkan genre drama dan sukan. Filem ini telah menemui penonton di pawagam rumah anda Astro First saluran 480 bermula 23 September 2021. Lebih mengujakan, filem ini turut menyaksikan penampilan legenda badminton negara seperti Datuk Rashid Siddiq, Ong Ewe Hock, Chia Soon Kit serta bekas pemain kebangsaan Janice Woon Kee Wee dan Vivian Ho Ka Moon. Mereka bukan sahaja menyelahkan bakat lakonan tetapi juga mempamerkan kehebatan aksi yang masih berbisa dalam sukan badminton. Filem berdurasi 99 minit yang menggunakan bahasa Melayu dan Mandarin itu juga mempertaruhkan gandingan generasi baru dan lama sebagai terajuk utama iaitu pelakon wanita terbaik di Festival Filem NTV Ramsgate di England, Maya Karin. Pelakon terbaik di anugerah Golden Awards 2017, Jordan Voon. Pelakon filem Hong Kong Malaysia, adik Annabel Tan dan bekas pemain kebangsaan dan kini jurulatih badminton Adele Ng. Film Development Council of the Philippines (FDCP) telah menjadi tuan rumah bagi perbincangan secara webinar berkongsi mengenai industri perfilman dan audiovisual Asia Tenggara. FDCP juga memberikan industri perfilman yang berdaya saing di peringkat global yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi setiap negara yang terlibat serta memperjuangkan budaya dan warisan. Turut hadir dalam bengkel siri ASEAN Rock pada 18 September baru-baru ini yang berusaha Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri, Ketua Pegawai Eksekutif Finas Malaysia, Liza Dino, Filipina, Umar Siri Taron, Thailand, Jo Chim Eng, Singapura dan Kim Jung Sok, Korea sebagai panel dan Lorna T, Filipina sebagai moderator. Curi duit 50 sen, duit mak dia. Tapi disebabkan insiden tu, sesuatu tu dah terjadi yang menyebabkan dia terpaksa terpisah dengan keluarga dia. Digelar pelakon air mata merupakan seorang seniwati filem Melayu tahun 1950-an dan 1960-an. Allahyarhamah Neng Yatimah mula menceburi bidang lakonan ketika berusia 19 tahun. Pengaruh untuk menjadi seorang pelakon timbul kerana rasa kagumnya terhadap lakonan Allahyarhamah Siput Sarawak. Pembabitan beliau dalam bidang seni berlaku secara tidak sengaja. Ketika itu, beliau mengunjungi studio Malay Film Production untuk melihat Siput Sarawak berlakon. Kehadirannya disedari A.R. Tompel yang kemudiannya mempelawanya untuk berlakon. Setelah mendapat keizinan daripada suaminya, Jasni Ahmad, beliau menjalani uji bakat bersama pengarah L. Krishnan. Kemudian beliau ditawarkan berlakon dalam filem Takdir Ilahi dengan memegang watak utama. Pada mulanya, beliau menggunakan nama Yatimah Ahmad. Kemudian Allahyarham P. Ramlee telah menggantikan nama beliau dengan nama Neng Yatimah dan nama itu mula dikenali. Neng Yatimah pernah merakamkan rekod lagu asmara terkenang dengan menggunakan nama Neng Buntat. Sepanjang pembabitannya dalam filem, beliau telah berlakon dalam 24 buah filem dan telah memenangi beberapa anugerah seperti anugerah aktris terbaik di Festival Filem Malaysia tahun 1953 menerusi filem Ibu dan anugerah pelakon veteran di Festival Filem Malaysia ke-13 pada tahun 1997. Anaknya iaitu Rosnah Jasni atau lebih terkenal dengan nama Ros Yatimah dalam dunia lakonan telah mengikuti jejak langkahnya sebagai seorang pelakon. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya Tasha dalam Sinema #IniSinemaku. Okey, siapa tak kenal dengan Allahyarhamah Neng Yatimah yang terkenal dengan jolokan pelakon air mata pada tahun 50-an dan 60-an. Beliau sering bawa watak-watak sedih
sambil penonton pun sedih sekali. Hebat lagi pelakon tu kan. Okey, sekarang ni kita nak beralih ke segmen yang seterusnya. Kalau Tasha sebut nama pengarah ni, pasti ramai yang masih lagi tidak mengenali beliau. Namun beliau telah berjaya meraih pencalonan di Festival Filem Dunia Asia ke-6. Nak tahu siapakah beliau? Jom kita saksikan dalam segmen Sutradara. Segmen Sutradara minggu ini akan membawa anda ke Sabah untuk berkenalan dengan seorang sutradara hebat, Putri Purnama Sugua. Baru mencecah usia 28 tahun, namun pencapaian melalui hasil karyanya amat membanggakan negara. Antara karya beliau yang mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui filem Aku Mau Sekolah telah berjaya mengharumkan nama beliau di 49 Roche International Film Festival, memenangi tempat kedua bagi kategori dokumentari terbaik pada tahun 2019. Kini hasil kreatif beliau melalui filem pendek Rumah Tak Bertanah sekali lagi berjaya mengharumkan nama negara apabila filem pendek ini tercalon di 6 Asian World Film Festival yang disenarai dalam 12 filem terbaik untuk kategori Snow Leopard. Keunikan judulnya pasti menjanjikan sesuatu yang menarik untuk ditonton. So Rumah Tak Bertanah ni dia berkisahkan tentang seorang budak nama dia Toteng, di mana dia curi duit 50 sen, duit mak dia, tapi disebabkan insiden tu sesuatu telah terjadi yang menyebabkan dia terpaksa terpisah dengan keluarga dia. Dalam cerita tu mungkin untuk selamanya lah. Filem ni dia berkisahkan tentang kanak-kanak yang tidak berdokumen di Sabah, dan dalam filem ni saya highlight tentang macam mana kanak-kanak yang begini diorang terpaksa berhadapan dengan situasi terpaksa berpisah dengan ibu bapa mereka, especially kalau ada terjadi suatu macam raid, pihak immigration datang dan ada penangkapan. So kadang-kadang ada antara anak dan ibu bapa terpaksa terpisah lah. Filem ni berdasarkan kisah benar pasal salah seorang kanak-kanak dekat Sandakan di mana yang dia telah terpisah dengan ibu bapa dia dari dia umur 6 tahun sehingga sekarang dia dah 14 tahun sendiri hidup di jalanan. Inspirasi daripada kisah kanak-kanak tersebut. Dari situlah saya mula garap cerita Rumah Tak Bertanah. Diinspirasikan melalui kisah benar tentang kanak-kanak yang tidak berdokumen di Sabah. Filem ini mengangkat kepayahan hidup yang terpaksa dilalui kanak-kanak terbabit, iaitu risiko berpisah dengan ibu bapa sekiranya ditangkap oleh pihak berkuasa. Sutradara dari negeri di bawah bayu ini memilih untuk menghasilkan karya berlatarkan ketulinan cerita setempat berbanding dengan penghasilan karya dengan mencedok cerita orang lain. Ini komen beliau. Saya rasa setiap filmmaker, khususnya Malaysia lah, sebab kita ni sangat kaya dengan cerita. Saya selalu tegaskan apabila saya bagi workshop dekat my junior, saya selalu tegaskan, when you are trying to make a film, I think you can make the best film when the film is coming for your own story. Kita sebenarnya tak perlu pergi jauh pun nak cari cerita orang lain untuk ceritakan, sebab saya rasa orang lain tu mungkin boleh buat lagi elok daripada kita. But we should stay on our own ground and then buat cerita yang je boleh buat. So that's why when I make all my film, I willingly to travel all the way back to my hometown and then bring all the equipment, bawa kru. Pengalaman dan latar belakang keluarga yang terdiri dari golongan sederhana banyak membantu memberikan inspirasi kepada beliau dalam pembikinan filem. Saya selalu tegaskan dalam penghasilan apa-apa karya saya, jadi ada satu persoalan yang saya ada dari waktu saya kecil lagi. Sebab saya jenis yang waktu saya kecil, saya suka berjalan dari kampung ke kampung. Saya suka jalan kaki seorang, berkaki ayam, tak pakai selipar, memang pergi kampung sebelah. Suka tengok kehidupan orang, especially kalau saya nampak someone yang ada lagi yang lagi susah daripada saya selalu rasa frustration, and then kenapalah aku tak kaya, kenapalah supaya aku boleh tolong dorang. Sampailah bila saya jadi pengarah filem, baru saya sedar mungkin tak ada orang datang tolong on that time, but God lead me to this pathway in order for me to help them. So it's kind of like a cycle, and then kira saya menjawab persoalan saya sendiri pada waktu kecil tu. Saya selalu tegaskan kenapa saya pilih filem, sebab saya rasa filem adalah satu senjata yang paling kuat. Filem, it can travel anywhere. As long as there's a technology, filem can go to anybody. I believe most of us, we are influenced by the media itself. Banyak daripada kita ni dipengaruhi oleh filem. Kita percaya tentang sesuatu daripada filem. So that's why I think the power of filem, dia boleh merubah perception seseorang, dia boleh membuat sekumpulan itu mula berdiskusi tentang suatu hal. Sutradara yang sukakan cabaran sering menjadikan penerbit filem daripada Iran, Filipin dan yang pasti mengagumi bakat legenda filem Melayu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sebagai inspirasi dalam menghasilkan karya. Putri Purnama Sugua, sutradara wanita yang sangat berbakat. Semoga perjalanan dan pencapaian hasil karyanya terus mengharumkan nama negara dan meningkatkan martabat industri perfilman negara.
Walaupun tidak berjaya meraih sebarang kemenangan, namun pencalonan ini memberi semangat dan inspirasi kepada pengarah muda Puteri Purnama Subua. Semoga pengalaman ini menjadi jambatan untuk meraih kejayaan pada masa akan datang. Good luck! Okey, kita dah pun sampai di penghujung rancangan dan jangan lupa untuk saksikan Tasha lagi dengan info-info yang menarik di dalam tanah air dan luar negara. Jangan lupa saksikan di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan walaupun kita dah boleh pergi shopping, pergi mandi-manda dan segala-galanya. Pastikan anda jaga jarak, lindung diri, lindung semua. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Bye-bye. Ana suka badminton kan? Ni untuk Ana. 你可不可以教我打羽球？ Sebelum berpisah, kita saksikan sedikit sedutan filem Olympic Dream arahan Don Ho dengan menampilkan Maya Karin, Jordan Boon, Rashid Siddiq dan ramai lagi. Bye-bye, jumpa lagi minggu hadapan. 这是全马来西亚人的梦想。 Selagi kamu takkan berhenti main badminton, selagi itu kamu takkan kalah.